Waktu ketika Nabi nak wafat, Nabi nak meninggal dunia, Nabi berdoa, Allahumma akthir malahu wa walidahu wa barik lahu wa atil umrahu, kata Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, banyakkanlah harta dia. Kemudian perbanyakkanlah anak-anak zuriat keturunan dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, berkatilah hidup dia. Dan yang terakhir sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam doa agar dia ini panjang umurnya. Panjang umur, banyak rezeki, banyak anak dan berkat hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, kata ulama, Anas ibn Malik ini umur dia, waktu ketika umur dia 100 tahun, anak dia lebih kurang 100 lebih, anak dan cucu dia. Begitu. Tapi tak tahulah berapa orang isteri, tapi makna dia ini berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu waktu dia masih hidup lagi tu, nak hujung-hujung usia dia tu, lebih kurang 100 lebih. Tuan-tuan, berkat doa orang yang alim, ulama. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam bahkan lebih lah allamah. Allamah ini paling alim lah Nabi ya, siapa lagi kalau manusia ni kan. Al-anbiya kulluhum al-ulama, kata Nabi. Nabi ni mereka adalah alim, ulama. Orang yang paling alim sekali adalah Nabi. Dan ulama juga adalah, selepas daripada Nabi tu dia panggil ulama juga, yang alim. Kurun yang pertama, kedua, ketiga hijrah itu dia panggil asrul zahabi, zaman keemasan. Ini alim ulama cukup banyak. Mereka mengaji, mengajar ibadat. Kemudian zaman tu ada orang kaya. Setiap zaman ni ada orang kaya, maka orang kaya ni peranan dia membantu orang alim. Siapa lah? Umara dan ulama. Kita sepatutnya macam tu. Zaman sekarang ni, ulama ni dia mengaji, mengajar, kemudian dia fokus untuk dia nak islah umat. Orang-orang kaya ni dia kena fokus cari duit untuk dia sedekah. Dia untung dunia akhirat, ulama pun untung akhirat dan dunia. Jadi begitu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu yang sepatutnya. Kita ni tuan-tuan, bila kita sibuk dengan dunia, maka kelebihan kita, kita ada harta lebihnya sikit, maka kita kena sedekah. Kita kena infak. Kerana orang yang menginfakkan harta dia ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran. Macam orang yang mengajar, orang yang infak pun dia dapat sama. Man dalla 'alal khair kafa'ili. Kalau tak sama pun akan dapat juga. Bahkan itulah cara kita hari ni, kita nak gunakan optimum kan kemampuan kita. Nak jadi alim tak mampu dah kan. Nak jadi ulama tak mampu, sebab nak kena mengaji kan. Kita ni nak kena mengapai, ulama ni nak kena mengapai kitab-kitab matan, syarah, hasyiah. Kita bukan nak mengapai matan tuan-tuan, kadang nak mengapai surah, ayat lazim pun tukar. Tu qul ya ayyuhal kafirun tu sampai tak jumpa jalan pulang. So nak berangan jadi ulama ni memang payah dah. Kan, masa tak ada dah. Kita pun muak 30 lebih, 40, 50 kalut kerja. Jadi macam mana nak dapat pahala daripada ulama tu? Sumbang kepada dia, sedekah kepada dia, kita bagi kepada dia jalan untuk dia mudahkan dakwah dia. Gitu. Itu faham Islam lah tu makna dia kan. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata daripada Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ini satu hari dimeriwayatkan daripada Nabi, kata dia, Nabi bersabda, yahramu bani Adam. Yahramu ni makna dia harama. Harama yakni tua, matang. Orang ini Nabi kata dia menjadi matang, dia menjadi tua, dia rambut dia beruban dengan sebab dua benda. Gitu. Harama. Dalam hadis lain Nabi sebut perkataan harama ini
yang kita dengar, yang selalu kita maklum, iaitulah Nabi kata 5 sebelum 5. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua. Muda sebelum tua, syababuka qabla haram. Perkataan haram tu bukan ha yang pedas tu, ha yang tebal tu, ha yang simpul. Itu makna dia harama, makna dia tua. Muda sebelum tua. Nabi kata orang yang tua ni, orang yang semakin tua, dia jadi muka dia tua, umur dia tua, dengan sebab apa? Dua benda. Ini motivasi ni, modal insan. Yang pertama sebab dia ini al-hirsu, tamak dia. Kita banyak fikir sampai beruban rambut kita, kata Nabi. Sebab apa? Sebab tamaknya kita. Gitu. Al-hirsu, semua nak. Fikir banyak, tak cukup 1 job, 2, 3, 4, 5. Contohnya. Tapi kalau banyak duit, kalau bersedekah, balas balik jalan fi sabilillah, maka alhamdulillah. Tapi kalau dia dengan dunia saja, workaholic, kerja sampai tak solat, sampai tak mengaji, sampai tak dan baca Quran, maka rugi. Kan? Sebab kalau kata kerja untuk makan, maka Buya Hamka sebut binatang juga makan dan mencari rezeki. Apakah beza kita dengan binatang? Maka beza kita pada akal ta'qilun, memikirkan tentang bagaimana kita nak membawa diri kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kena fikir. Tafakkaru, berfikirlah kamu tentang kebesaran Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama Nabi kata al-hirsu. Yang pertama ini adalah tamak. Yang kedua al-amal, yakni panjang angan-angan. Panjang apa? Angan-angan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, angan-angan kita ni dia kena apa? Bukanlah bermakna angan-angan ni tidak semuanya tidak baik. Angan-angan dia bermula dengan imajinasi sebelum nak jadi realiti. Tapi angan-angan orang Islam ini dia kena datangkan dengan tindakan. Angan-angan kita pula, cita-cita kita kalau boleh kena cita-cita ke arah yang lebih realistik, lebih islami, lebih hakikat, lebih syariat, lebih tarikat dan lebih makrifat. Itulah makna dia. Angan-angan kita kena angan-angan yang hakikat kepada angan-angan. Angan-angan yang hakiki apa makna dia? Angan-angan yang real punya. Bila satu benda itu Allah bagi, benda ada dua. Yang pertama sementara, yang kedua benda yang kekal. Yang kekal tu ada panggil hakikat kepada nikmat. Hakikat kepada kebahagiaan. Apa makna hakikat kepada bahagia? Bukannya berada pada material ataupun bukan pada dunia, tapi hakikat bahagia ini apabila kita telah berjaya, sukses, kita succeed, berjayanya kita apabila kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah redha kita, kita dapat melangkah kaki kita masuk syurga, dapat menjawab segala persoalan dalam alam barzakh. Datangnya malaikat munkar dan nakir, maka kita selamat menjawab segala persoalan. Allah ampunkan dosa kita. Itulah makna hakikat bahagia. Bahagia ni bermakna dia, iaitulah kita menjadi orang yang berjaya. Kalau di dunia ini berjaya, bahagia ini dapat membahagiakan orang yang kita sayang. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man as'ada nas. Siapakah manusia yang paling bahagia? Orang yang paling bahagia, kata Nabi, adalah orang yang membahagiakan orang lain. Orang yang paling kita sayang atas muka bumi ini, yang pertama adalah selepas daripada Nabi adalah manusia, ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah kita, itulah manusia yang
kita paling sayang. Kemudian pasangan kita. Orang yang kita sayang ini, kalau kita dapat bahagiakan dia, Nabi kata itulah orang yang bahagia. Nah, gitu. Jadi bila kita tengok balik, adakah kita bahagia sekarang ni? Persoalan dia, bahagiakah kita bergantung kepada bahagia tak orang sekeliling kita. Contohnya siapa? Ibu dan ayah kita saat dan ketika ini. Kalau ibu dan ayah kita tidak bahagia, maka bahagiakan mereka. Itulah konsep bahagia. Itu makna hakikat kepada kebahagiaan. Yang kedua, kata ulama, bahagia itu apabila kita dapat menjaga syariat. Kita dapat menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga sembahyang, tenang dia ni. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dapat mengaji, dapat baca Quran, dapat berzikir. Sibuk mana pun jangan kita tinggalkan zikir, sebut, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazkuruni azkurukum. Allah kata, kamu ingat kepada aku pasti ingat kepada kamu. Dalam hadis Al-Qudusi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tuan-tuan dan puan-puan, Allah kata, hamba aku ni bersama sangkaan hamba aku ni. Makna kalau hamba aku ni ingat kepada aku dalam keadaan sejengkai, aku ingat kepada dia sehasta. Dia ingat kepada aku, ingat kepada dia sedepa. Dia ingat kepada aku sedepa, aku ingat kepada dia sehasta. Aku ingat dia berkali-kali. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena ingat kepada Allah. Apa makna ingat ini? Ulama kata di dalam kitab Al-Hikam, ingat ada dua. Yang pertama, selalu sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil asma'ul husna. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tu nama-nama yang baik, yang banyak. Asma' jama'. Al-husna fad'uhu biha. Maka serulah, doalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, apabila kita menyebut perkataan Allah, Allah, selain mendapat pahala, kita mendapat ketenangan daripada Allah. Dan Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang kecil. Tu, berzikir ni diampunkan dosa, ditambahkan pahala. Innal hasanatu, bila pahala ni banyak, kebaikan ni banyak, maka kebaikan itu fungsi dia untuk meliputi. Dia membuang hubutu, membuang segala benda-benda yang buruk. Sebab tu macam mana kita nak buang? Kita nak buang maksiat dalam diri kita. Kita nak buang lalai dalam diri kita. Kita nak buang syahwat dalam diri kita. Yang tidak menentu ini, maka cara dia adalah dengan masukkan taat. Masukkan yaqadah, sedar. Sedar lawan dia ghaflah. Yaqadah lawan dia ghaflah. Taat lawan dia maksiat. Kemudian naifah, lembut, lawan dia adalah syahwat. Syahwat ni kasar, ulama kata. Syahwat ni benda yang kasar. Dia kalau nak, dia akan gopoh. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok macam mana kalau orang ni dia nak makan, dia lapang sangat, dia gopoh. Tapi kalau Islam ajar apa? Slow, steady. Memang lapar, baca doa dulu. Makan tu, makan yang dekat dulu. Yang qarib, yang dekat, baru ambil yang jauh. Ini kalau dia tak ada syariat, ataupun dia tak ada pedoman, guidance, maka dia akan, aku semua kalut. Hatta dalam keadaan kita berhubungan, pelamin sekalipun ni sebut ni dalam kitab, maka kena mula dengan bismillah. Kena doa kepada Allah, sabar. Baru anak yang keluar itu anak yang saleh dan salihah. Kadang-kadang kita tengok awak perangai dia ni teruk sangat. Tu dia. Kadang-kadang tengok macam mana berhubungan ibu dan ayah dia. Sampai macam tu ulama kaji. Sebab tu Islam ini bukan agama yang semayang je. Bukan agama yang kita kata hanyalah bersifat ritual agama. Islam ini syumul. Syama'il Muhammadiyah.
kesempurnaan Islam itu, tengok kepada kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makna yang disebut oleh ulama yang kita kata sebentar tadi, iaitu tentang gopoh dan gapah, angan-angan. Maka dalam Islam mengajar kepada kita supaya kita ini bersederhana. Apa yang kita buat sederhana dalam dunia ni. Baik. Itu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok kepada syarah Al-Hikam pula. Kita ambil sikit-sikit. Baik, syarah Al-Hikam, tajuk kita pada hari ini sentuh sikit dalam 5 ataupun 10 minit setelah daripada kita sentuh hadis tadi. Syarah Al-Hikam tajuknya adalah berkenaan dengan tafakkur, ataupun kita sebut sebagai marhalatun khumul. Apa makna marhalah khumul? Kata ulama, benteng bagi segala amalan iaitulah ikhlas. Segala amalan ini benteng dah ikhlas. Tuan-tuan buatlah apa benda pun, dia bergantung kepada niat. Innamal a'malu bin niyat. Bergantung kepada niat. Bin niyah. Kalau niyah itu satu mufrad. Satu dia, niat kerana Allah. Tapi kalau niat, makna dia jamak banyak niat-niat ni. Macam mana kita nak memandu, kita nak menggariskan niat kita tu dengan betul, maka kata dia benteng bagi segala ikhlas adalah khumul. Khumul, apa makna khumul ini? Iaitulah bahasa dia, khumul ni orang tak nampak, mastur, secret, itu khumul makna dia. Duduk seorang-seorang kita baca Quran, duduk seorang-seorang kita sembahyang, maka lebih baik daripada kita berada pada kedudukan ataupun orang nampak gitu. Jadi soalan yang orang tanya, macam mana kalau kita buat kebaikan tu orang nampak dan kita menunjukkan kebaikan itu, dan niat kita betul, niat kita kerana Allah, nak tunjuk kebaikan supaya orang dapat melihat kebaikan tu dan dia pun tiru juga. Man dalla 'alal khair ka fa'ili. Jadi ulama kata bergantung kepada niat. Kalau niatnya baik, maka baiklah. Kan? Sekarang ni banyak zaman sekarang ni dia panggil zaman apa? Zaman viral. Viral ni dia panggil apa? Nampak. Jadi nampaklah maksudnya. Kan? Apa yang buat benda baik pun nampak, benda buruk pun nampak. Tapi isu dia benda buruk tu dah qat'iyan lah, benda itu benda yang mamnu'. Masalahnya kita nak jaga benda yang baik ni, takut bila kita buat dia nampak, takut dia ada riak, dia ada syuhrah, nak masyhur. Jadi ulama kata tak mengapa. Sebab ada ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat, masalil ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salih habbatin ambatan. Muka surat tu cerita pasal sedekah. Ada dalam satu ayat tu Allah sebut tunjukkan sedekah kamu. Jadi orang tafsir makna dia kena pamerkan sedekah, gitu. Dalam kitab tasawuf pula dia kata baik kalau tunjuk sedekah tu, tetapi kalau kita tak tunjuk kebaikan kita kepada orang, itu bukan baik, lebih baik. Afdal. Ada panggil apa? Afdal. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, Islam bukan mengajar kita menjadi baik sahaja, bahkan mengajar menjadi lebih baik. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala sebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ahsanu tu makna dia afdal. Apa yang buat kalau boleh yang terbaik, bukan nak banyak. Bukan nak banyak, yang penting berkualiti. Mengaji sikit dia, seminit dia mengaji contohnya, tapi dia amal 10, 20, 30 tahun. Lebih baik daripada mengaji 10 tahun tapi tidak beramal. Contoh. Tapi mengaji tetap kena mengaji, amal ke tidak, mengaji tu kena, sebab dia adalah tuntutan yang fardu. Faridah ala kulli muslim wa muslimah. Soal amal tu perkara kedua, tapi mengaji tetap kena mengaji. Sebab adalah tuntutan. Kemudian
Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Kahfi, ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala nak melihat yang terbaik. Jadi yang terbaik itu apa? Kesimpulan yang boleh kita ambil, yang terbaik itu adalah ikhlas. Macam mana nak ikhlas? Maka dia kena khumul, dia kena uzlah, dia kena khalwah. Dia kena apa? Dia kena khalwah. Saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan daripada Allahumma salli ala Muhammad, daripada gurindam ataupun syair. Kita banyak menyentuh syair ni sebab syair ni adalah salah satu daripada nasihat ulama yang mana sangat-sangat baik. Kata dia, barang siapa yang tiada memegang agama, maka sekali-kali ia tidak boleh dibilang nama. Kita tutup dengan syair, tuan-tuan dan puan-puan. Ulama kata siapa yang tidak pegang agama, agama itu apa? Sibratallah, Islam adalah cara hidup, makan kecil-kecil sehinggalah sebesar-besar. Perkara yang kita buat dikira agama. Agama tu cara kita, cara hidup, cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Islam tu lah. Iman, Islam, iman dan ihsan tu. Kemudian bila kita pegang agama, kita beramal, maka kita nak selamat. Macam mana nak selamat? Kena ada 4. Barang siapa yang mengenal 4, maka ia orang yang selamat. Yang pertama apa? Hakikat. Mengenal hakikat hidup kita. Mengenal hakikat, the truly, apakah yang sebenarnya, apa yang kita buat, apa yang kita dapat, apa yang Allah bagi, apakah kehidupan kita tu. Gitu. Itu persoalan tu. Maka dijawabnya oleh kitab-kitab dalam alim ulama, banyak kitab-kitab. Hakikat hidup kita ni adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Nak kenal Allah, sifat 20, sifat 50 dalam kitab akidah tu. Asy'ariyah Maturidiyah tu. Kemudian mengenal Allah, maka bukti bahawa kita kenal, takut, berharap kepada Allah, maka buktinya adalah dengan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia panggil syariat. Kita panggil syariat. Bukti kita ni beriman, kita tutup aurat, kita sembahyang, itu dia panggil syariat. Yang kedua, syariat kena jaga. Solat betul, solat khusyuk kalau boleh. Kemudian yang ketiga, menjaga jalan tarikat, berada pada jalan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim. Berada pada jalan yang betul. Kadang-kadang kita niat kita betul tapi cara tak betul. Tak boleh. Niat nak bersedekah tapi duit tu duit yang tidak baik. Tak boleh. Dia kena cara betul, tujuan pun betul. Dan yang terakhir sekali, ma'rifah. Itulah kenal sampai ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengenal Allah, maka segala suruh dan tegahnya ia tidak akan menyalah. Sami'na wa ata'na. Itulah konsep takwa. Hudan lil muttaqin. Jadi kita nak apa? Hidup kita, mati kita menjadi orang yang takut, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengenal dunia, apabila mengenal Allah, mengenal diri, maka kenallah Tuhan yang bahari. Bahari ni makna dia maha sempurna, maha kaya, maha kuasa, maha luas pengetahuan dia. Dan bila kita kenal diri, kenal Tuhan, maka kenallah musuh kepada diri. Musuh kepada diri kita ni apa? Ada 4. Yang pertama syaitan, yang kedua dunia, yang ketiga perempuan. Kalau lelaki ni dia punya godaan, ancaman dia perempuan. Kan Imam Ghazali kata 3 tar: harta, takhta, wanita. Hebat mana pun dia, tok guru mana, ustaz, selebriti ke apa, main dengan perempuan, terak. Sembang lepas kuliah, ustaz tarak janda ni, ustaz tu pun kopiah dia pun pusing lah. Contohnya bila dengar pasal perempuan ni, tuan-tuan buat main. Kan tak? Kita ni tak dikira orang yang hebat
bila mana kita belum diuji dengan benda yang hebat, tuan-tuan. Kemudian antara musuh utama adalah diri kita, nafsu. Kemudian barang siapa yang mengenal akhirat, tahulah dunia ini tempat yang mudarat. Tuan-tuan, dunia ni tempat yang tipu daya, khidam, mudarat. Mudarat ni apa makna? Benda yang berbahaya. Makna berbahaya tu bukan kita nak elak, kita kena tempuh juga. Tapi kena ada ilmu. Nak tempuh, nak handle masalah kena ada ilmu. Macam mana nak handle masalah anak ni, isteri ni, suami ni, yang tak beriman, yang tak taat kepada Allah. Macam mana cara? Kena ada ilmu. Kan? Itu fasa yang pertama. Fasa yang kedua, barang siapa yang mengenal yang tersebut, itulah yang kita sebut-sebut tu, maka tahulah ia makna takut. Baru sampai takut kepada diri dia. Takut ni tuan-tuan bukan mudah. Kita nak dapat rasa takut ni, nak dapat rasa sedih, bukan mudah. Dia bukan boleh pergi program motivasi tiba-tiba menangis sendiri dah. Menangis tu tuan-tuan tak perlu kursus-kursus motivasi apa bagai. Kalau dia Allah bagi kepada dia rasa takut, dia akan menangis. Dia dengar nama Allah pun dia akan menangis. Tu. Sebab rasa ni bukan daripada luar, daripada dalam. Bahagia. Dia tak ada benda yang boleh memberikan kepada kita kesan melainkan Allah Ta'ala. Kemudian barang siapa yang meninggalkan sembahyang, ni orang yang tinggalkan sembahyang, maka ia seperti rumah yang tiada bertiang. Orang yang tak solat, maka dia buat apa pun akan roboh, akan musnah, tidak kukuh kerana tidak ada pegangan yang kuat. Barang siapa yang meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua termasa. Puasa ni kalau boleh kita kena puasa sunat. Puasa sunat ni tuan-tuan, orang lelaki payah nak puasa sunat sebab balik rumah bini masak. Dia apa boleh yang puasa sunat ni, Allah bagi kepada dia, kata ulama, dua termasa. Apa makna termasa ni? Allah bagi kepada dua darjat. Allah bagi pahala di sisi makhluk pun dia mulia. Ini perbincangan dalam kitab saum ataupun siam, puasa sunat. Wajib memang kena puasa lah. Tapi lah ni wajib pun tak puasa. Bulan puasa plastik hitam lah, plastik merah lah, bala plastik, gitu. Jadi benda-benda hak macam ni dia jadi tak berapa nak berat dah. Kerana orang banyak tinggalkan benda yang wajib, kata dia. Barang siapa yang meninggalkan zakat, orang yang kerja ada duit kena keluar zakat, kalau dia tak keluar, tiadalah hartanya beroleh berkat. Kita zakat keluar dah, sedekah, wakaf tu kena upgrade. Itu benda-benda yang ekstra. Tak cukup dengan wajib, kena tambahkan yang sunnah. Tuan-tuan, mak ayah jangan lupa bagi duit bulan-bulan. Bagi duit tu bukan sebab dia tak ada duit ataupun dia ada duit, kerana kita nak berkat rezeki kita ni kena bagi kat mak ayah kita. Tu baru berkat rezeki tu. Kan? Sebab apa dapat banyak gaji tapi tak pernah cukup, habis sana habis sini. Sebab apa? Kadang-kadang sebab keberkatan tu kurang. Berkat ni bukan banyak. Berkat ni nak nampak tanda-tanda dia adalah sikit cukup. Bila banyak, orang boleh tumpang dengan kita. Itu makna berkat. Faham tak? Kan? Kadang-kadang dapat banyak, orang tak boleh tumpang. Tak berkat lah. Itu dia. Barang siapa yang meninggalkan haji, tiada ia menyempurnakan janji. Ini rukun Islam. Nak simpan duit tuan-tuan dan puan-puan. Nak simpan duit, target nak pergi haji sebelum kita mati, sebelum kita tua. Pergi haji waktu muda-muda ni tuan-tuan, kalau tak pergi dengan tabung haji pun, pergi package mahal lebih sikit tak apa, Allah gantikan duit kita pergi tu 40-50 ribu, banyak habis, Allah ganti balik. Sebab tu semua dia bagi. Mana qasad, tidak akan kurang, tidak akan muflis orang yang
memberikan hartanya ke jalan ibadah. Allahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti setakat ini untuk solat zuhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada saya lagi untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap, terkasar bahasa. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.